Boleh katakan semua sakit yang saya alami semua hilang. Oh, yang saya sakit kepala, rusing, sakit-sakit badan, lemah-lemah semua tu, berdebar, semua tu yang sirik-birik muka tu semua hilang. Ia dapat menolong saya daripada sakit yang saya tanggung, di mana saya tidak dapat berjumpa dengan orang ramai, saya rasa takut, saya rasa kalau naik kereta saya kena panic attack. Jadi semua tu hilang sebab Hofan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang semua, salam sejahtera. Moga semua sihat-sihat sahaja. Ceria-ceria hari ini. Hari ini kita bersiaran langsung daripada page Hofai Plus. Minta tolong share, yang mana boleh share, tolong share sedikit pada saudara mara dan orang yang mungkin akan benefit lah daripada benda ni. So ini adalah salah satu kita punya awareness program. Saya bagi beberapa saat ni untuk tuan-tuan dan puan-puan yang hadir untuk sama-sama bantu untuk share live ni. Saya mulakan dengan terima kasih bagi semua yang hadir, dan juga saya nak maklumkan yang live kali ni kita buat pendek je kerana ada lagi sesi lain yang bakal kena menyusul. Jadi kita try compactkan di sini. Seperti biasa, siri saya adalah Monyet Nakal, tapi ada sub-siri dia adalah kali ni di dalam awareness ni kita ada beberapa kategori. Awareness dia adalah testimoni daripada real life cases tentang bagaimana GERD ni masalah pemahaman ni mengganggu gugat kehidupan, menghilangkan fungsi seseorang tu
dalam kehidupan. Jadi kita nak create awareness kerana di MBB kita mendapati kebanyakan patient ratusan, kita terima ratusan patient dalam sehari. Jadi bayangkan betapa ini patient baru, pesakit-pesakit baru, dan mereka ini semua semakin muda. Ini yang amat membimbangkan kami di MBB. Jadi inisiatif oleh Tuan Azwan kita dengan MBB Hall5 Plus dan barisan produk-produk MBB yang lain ni nampak gayanya membuahkan hasil dalam membawa result yang positif, yang baik. Zaman sekarang ni susah sikit nak guna bahasa positif ni. Semuanya relate pada sesuatu benda lain. Okay, anyway, di sini saya ingin berterima kasih sekali lagi pada Tuan Azwan kita dengan inisiatif MBB-nya, dengan program dietary yang memang bagi saya superb lah. This dietary program yang orang kata menyokong Hall5 Plus tu sendiri. Okay, so tajuk kita di sini saya nak beritahu yang kita ada banyak exciting things coming out. Kita pun dah dapat perhatian daripada pihak-pihak yang boleh kata tersohor lah juga dalam bidang perubatan ni. Jadi ini kita akan announce kemudian nanti, dan juga daripada segi penambahbaikan untuk services pada masyarakat komuniti MBB pun ada benda yang sangat-sangat exciting akan ni nanti Tuan Azwan kita akan announce bila sesuai waktunya nanti. Masa ni terdekat. Jadi macam saya cakap, saya cuba pendekkan. Okay, ini antara series awareness selain ada testimoni daripada rakan-rakan kita, rakan-rakan patient kita yang dah berjaya sembuh dengan Hall5 Plus dan MBB. Kita juga betul ke line tersekat-sekat ke Puan Anissa? Cantik baju, yes. Baju ni akan buat masa sekarang para dietek berbangga dengan baju ni, dan dengar ada beberapa profesional orang kata bidang perubatan pun rasa ia sesuatu yang amat melambangkan professionalism, yang kita berbangga dengan apa yang kita buat sebagai seorang dietek. So okay, semua clear ya. Puan Anissa mungkin boleh check bahagian Puan Anissa, kalau tersekat-tersekat tu mungkin masing-masing punya internet. Minta tolong share lagi, walaupun memang kerana pendek sikit kita punya sesi hari ni. Alright, macam saya cakap tadi, balik pada kita siri Monyet Nakal ini terbahagi kepada beberapa siri awareness, itu salah satunya daripada kalangan pengguna Hall5 sendiri yang berjaya sembuh. Alhamdulillah terlalu banyak listnya. Dan at the same time kita nak tunjuk kekuatan dalam MBB ni adalah bagaimana Tuan Azwan kita menyediakan tips-tips MBB yang sangat komprehensif secara percuma. Ini yang nak kena tekankan. Bagaimana menunjukkan yang kita di MBB ni sebenarnya sangat bersifat transparent, tulus untuk orang kata lebih membawa perubahan kepada sineri, orang kata informasi tentang masalah perhadaman ni. Jadi Tuan Azwan tanpa orang kata berfikir banyak kali, dia mencurahkan segala ilmu ini secara percuma. Kita faham dalam siapa yang dalam komuniti MBB kita ada siapa saja yang masuk je dalam komuniti MBB akan juga mempunyai akses kepada MBB Tips. MBB Tips ni adalah satu archive atau satu arsip di mana Tuan Azwan telah mencurahkan segala pengetahuan, rujukan, orang kata penyiasatannya bertahun-tahun bersama pesakit-pesakit MBB, dan juga rujukan oleh doktor-doktor ternama di dunia tentang bagaimana nak menganalisa ataupun menangani atau merumuskan simptom-simptom yang kita alami, memberi penjelasan. Selama ini kalau kita tercekik ke, kita rasa sesak nafas, kita rasa vertigo dan sebagainya, ada banyak simptom lain, kita akan tertanya-tanya apa yang sedang terjadi dekat kita kan. Kita pun rasa macam Allah, apa ni So kita akan rujuk hospital. Semalam berlega satu posting yang membuatkan saya juga terpanggil untuk membuat membuat tajuk kita hari ini, di mana seorang doktor yang dikenali ramai
telah orang kata apa, membuat satu video tentang menjelaskan tentang bagaimana simptom serangan jantung itu terjadi. Jadi di sini kita nampak ada ramailah reaksi seperti biasa daripada komuniti kita yang mana mengalami masalah MBB ni, masalah pahadaman ni. Jadi terkesanlah dia yang mana ada anxiety ya. Kita fahamkan kawan-kawan kita ramai yang masih dalam ada yang lagi fasa anxiety, tambah dengan keadaan pandemik sekarang ni. Yang normal pun akan datang anxiety, apatah lagi yang ada masalah pahadaman. Okey, ada nanti kita ada kita akan buat baju orang kata apa untuk pengamal wifi juga. Kerana kita komuniti, jangan risau, semua orang akan jadi proud bila ada baju ni dan memang kita dah list semua. Nanti ada lagi. Nantikan apa yang kami bagi akan announce, Tuan Azwan akan announce untuk pengamal-pengamal MBB dan komuniti MBB. Kita bakal ada rumah kita yang lebih selesa, lebih besar dan sebagainya. Don't worry. Semua tu semua nanti akan di-provide oleh akan dijelaskan oleh Tuan Azwan kita. Okey. Terima kasih Tuan Razman. Ini dia kita punya pengelola MBB Fitness. Okey, kena faham juga dalam MBB kita ada banyak kategori Kita ada MBB supplements whereby all the supplement yang kita ada Hot 5 Plus di belakang saya ni, Real C, Real B. Kita ada segmen kategori MBB Fitness, akan ada lebih lagi menarik ya. Okey. Dalam tu nanti akan ada macam-macam video-video exercise daripada semua peringkat apa orang kata apa fasa pengamal MBB itu sendiri. Banyaklah tips-tips yang Tuan Razman akan share dan kawan-kawan lain yang terbabit dengan MBB Fitness. Juga kita akan ada dalam kategori MBB kita ada MBB Cafe di mana semua dah menjadi kegilaan sekejap. Sekarang adalah MBB kita punya healthy cookies, healthy happy cookies kita, di mana dengan ceritanya ramai menjadi gembira, lebih bersemangat, lebih positive minded, optimis kerana orang kata ini kerana ada ramuan-ramuan yang tertentu dalam cookies itu yang membuatkan kita rasa positif bila kita makan. Sebenarnya kita letak Tuan Azwan letak kasih sayang dia punya jampi dalam tu. Anyway, dipendekkan cerita, siapa yang belum order boleh order, minta konti tolong slide sekali kita punya poster ordering kita sekejap di page. Yes, kita ada ni sikit ya. Okey, dalam kategori MBB Cafe kita ada sekarang ni for the moment kita ada cookies ya, healthy cookies, di mana kita ada 3 preset sekarang. Kita ada buttercoff, fully pure butter yang dicampur dengan premium coffee oil. Siapa yang suka rasa-rasa kopi dengan butter, inilah dia. Kita ada butter rich yang siapa yang suka memang suka butter saja. Ni whole pure butter. Alright, dalam ni butter rich. Dan kita ada yang dengan cerita inilah favourite sangatlah sekarang semuanya, coconut. Ada yang sampai order sampai 6 balang sekaligus pun ada. Kerana apa? Ini adalah pilihan yang lebih sihat untuk orang isi rumah juga. Maknanya anak-anak, family dan sebagainya, pasangan. Ini adalah pilihan yang lebih sihat juga kalau dia orang nak munch during pandemik ni, untuk mengelak mengambil tepung ataupun bahan-bahan yang konvensional yang kita tahu tidak sihat. Itu saja yang saya nak komen tentang ni coconut is pure dark chocolate dengan almond nuts and nibs and pure chocolate nibs pun ada. Ini yang orang kata dah kalah macam makan apa tu dia orang kata cookies yang selalu jual tu, Famous Amos tapi dia tak manis macam tu lah. So dia orang kata sedap dia lebih kurang macam tu. Itu wallahualam, balik pada masing-masing punya orang kata interpretasi. Yang saya tahu cookies ini memang mendapat sambutan. Kita punya kitchen pun memang tak menang tangan, because this is made to order. Kena faham, made to order. You order baru masuk kitchen akan mula bake benda ni, dan ambil masa lah sikit 5 hingga 7 hari untuk sampai pada anda. Don't worry, dia akan datang, dia akan sampai dalam keadaan fresh, dalam keadaan berbaloi untuk kita tunggu. So ada juga untuk combo variety 3-3. Kalau yang tak tahu mana nak decide, boleh beli 3-3-nya dan rasa sendiri. Alright.
Kita itulah dia daripada MBB Cafe. Kita soon akan ada benda-benda lain lah, beverages lain yang sihat dalam MBB Cafe. Jadi kena bayangkan MBB ni ada orang kata ada dia panggil pelbagai kategori yang untuk melengkapkan komuniti kita dengan semua informasi yang berkaitan dengan kesihatan diri. Bukan kita diri saja, kita kena faham di musim pandemik ni orang kata untuk diri kita mula mengajar family kita, anak-anak dan sebagainya untuk makan lebih sihat, kerana makan lebih sihat ni telah terbukti menaikkan imun badan, menjadikan seseorang tu lebih sihat. Kita ada banyak testimoni, kita ada banyak pengalaman-pengalaman dalam patient-patient MBB kita whereby dia orang melalui ada yang orang kata orang kata diduga terpaksa ada yang kena jangkitan COVID dan mereka ni melalui orang kata proses ini atau dugaan ini dengan cemerlang, alhamdulillah, syukur. Dan juga ada yang melalui proses vaccination dan sangat kurang efek-efek yang tertentu bila mereka mengamalkan MBB dengan baik. Jadi apa yang saya nak sampaikan mudah. Badan kita sihat, imun sistem kita naik. Imun sistem kita naik, dia boleh tangani apa saja, orang kata radikal luar yang datang, yang bebas, yang mengganggu badan kita, yang menyerang badan kita, virus, bakteria, apa saja. Jadi ini kita dapat eliminate daripada takdir kita. Kalau kata orang kata orang kata diduga dengan accident, kemalangan, jatuh tangga, things like that tu, itu lain cerita lah kan. Tapi daripada segi kesihatan, kita dapat nikmati kehidupan kita yang sedia orang kata teruji dengan pandemik ni dengan lebih baik. Itu paling penting. Semua orang dah pergi ke arah kesihatan tubuh badan yang lebih baik kerana nak meningkatkan imun kita. So jangan orang kata janganlah rasa benda ni sebagai satu benda yang remeh. Please jangan. Kita ambillah benda ni sebagai yang penting. Okey, pendeknya kenapa hari ni kita nak go segmen tentang apa yang ada dalam MBB Tips. So saya rungkai apa yang Tuan Azwan telah sediakan untuk kita. Okey, adalah tentang antara simptom ni, kenapa kita ni ada yang sering sedawa. Kita selalu sedawa, dan membuat sedawa tu kita akan buat ada juga yang selalu kena kembung lah. Saya pendekkan sikit lah kerana saya rasa ramai juga yang dah faham tentang apa ini. Tajuk dia hari ni adalah apa itu LES. LES is lower esophagus sphincter. So dan kenapa dia jadi longgar? Kenapa dia kena longgar? Adakah dia memang kena longgar apa semua? Okey, saya cerita sedikit. LES ni terletak di dia adalah orang kata pintu perut kita. Okey, daripada makan masuk ke esophagus kita di ruangan kerongkong kita ni, dan dia akan makanan akan menari-narilah proses peristalsis tu dan dibawa ke perut. Sebelum nak masuk perut, dia ada satu injap tu macam tu lah. Okey, injap. Minta maaf cakap injap ni, saya rasa selalunya saya boleh bayangkan dia macam minta maaf ya, lubang orang kata otot lubang najis kita tu lah. Okey, dia always kedap. Dia always tertutup kedap. Okey, kedap macam tu. Jadi bila makanan nak keluar, dia akan makanan nak masuk perut baru dia longgar. Ataupun dia akan longgar kerana dia nak release gas ataupun angin daripada dalam perut untuk kita sedawa. Okey, tapi dia dalam keadaan sepatutnya kejap. Ya, kena faham, dia kejap macam ni baru masuk dalam kantung perut tu. Jadi di sini masalah orang yang ada masalah perhadaman ni, otot LES ni dia sentiasa longgar. Dia terbuka. Jadi that's why angin ataupun apa konten daripada perut seperti asid dan sebagainya selalu melimpah keluar. Dia keluar balik naik ke atas. Jadi bila dia keluar, konten yang ada dalam perut ni kena faham ada dua. Bagi saya dia ada gas, maknanya angin dalam bahasa Melayunya selalu kita bayang gas tu macam kita buka air botol lah. Botol Coke tu kan. Dia bunyi pss.
So dia gas, dia angin. Satu lagi adalah air, cecair. Maknanya tu asid. Asid apa orang kata? Asid macam air bateri lah, boleh bayang. Air bateri kereta. So dua-dua konten ni adalah sepatutnya tidak, orang kata dia tak boleh keluar daripada perut sebenarnya. Asid especially. So apa yang LES ni bila dia dah longgar, dia asyik terkeluar lah konten dia dan dia jadi all sort of symptom yang kita lalui lah. Saya mudahkan jugalah bahasa ni. Okay, otot LES ni dia ni akan bertindak balas, dia akan bertindak balas dengan ada 3 jenis lah yang benda yang akan merangsang dia. Memang kebanyakan orang yang ada masalah penanaman akan datang juga dengan masalah SIBO. So SIBO ni dia akan sentiasa ada apa, dia akan menapai. Bila menapai dia asyik ada udara dalam perut kita, ada ni lah kembung lah orang panggil kan. So dia kena lepas. Okey, badan kita automatik Tuhan jadikan dengan sangat bijak. Dia tolong maintain badan kita tu. Bila ada angin dia tahu dia kena release injak LES ni. So bila ada SIBO je dia tahu ada angin. So ini pun akan release lah. Dia akan terbuka. So kalau dia terbuka selalu tu dengan benda lain lah. So dia sebenarnya kalau dia tu tutup, habislah perut kita kan. Dia akan macam belon lah, meletup rebuk. Okay. So yang kedua dia ada tindak balas LES ni, ada tindak balas dengan chemical, ada kimia, bahan-bahan kimia seperti ubat-ubat ke ubat-ubat contohnya macam ubat-ubatan PPI yang kita makan tu untuk mengurangkan asid perut. Jadi sebenarnya teori tu agak perlu dibetulkan lah atas apa yang kita dah belajar. Teori konvensional tu mungkin perlu orang kata apa, di-update. Yang kita faham sebenarnya bukanlah kerana asid perut tu berlebihan sampai dia terkeluar. Kerana LES punya injak tu yang tak tutup dengan kedap dan rapat. Itu je dia punya orang kata apa, masalah. Jadi kita membetulkan benda yang salah. Jadi balik tadi dia bereaksi dengan kimia, bahan-bahan kimia seperti ubat antibiotik, PPIs, antacid, H2 blocker. Benda-benda ni dia akan membuatkan LES tu akan relax, ya, otot ni relax. Kena faham, dia akan bila dia relax dia tak kejap, dia longgar. Jadi ada banyak lagi lah ubat-ubat lain yang bertindak balas dengan dia. Nombor 3 adalah kerana suhu kadang-kadang. Kerana badan kita ni dia dah ada problem, dia dah tak pandai kerana rintangan insulin dan oxidative stress tu, dia dah tak pandai nak regulate suhu badan kita, akibat dia tak boleh nak convert hormon thyroid tu sendiri. Okay, so bila dia ada masalah macam tu, dia akan efek dia dengan benda-benda ni, tiga-tiga ni dia jadi senang je, dia ada low stomach acid. Bila orang kata apa, asid perut kita kurang, dia akan orang kata akan relaxkan kita punya injak LES ni. So baiklah sama ada dia SIBO, kena SIBO, chemical atau stres ke apa semua pun dia boleh jadi juga. So kenapa ada juga, saya rasa baru-baru ni ada doktor yang mengatakan kenapa makin datang bila saya punya simptom kembali bila dalam keadaan stres kerana pandemik ni. Inilah antara sebab dia. Antara sebab dia bila kita stres pun dia bertindak balas juga dengan pengurangan asid perut dan akan membuatkan LES kita longgar. So dia ada kaitan, berkait-kait. Jadi tapi nak mudahkan cerita dia senang. Kita kena elak 3 stres. 3 stres ni adalah stres emosi, stres fizikal, stres kimia. Kita kalau tak ada accident, tak ada slip disc, tak ada patah apa semua, kita ketepikan yang fizikal, kita ambil dua jenis stres yang kita kena tangani dengan baik, iaitu stres emosi, mental. Yang mana kalau boleh kita janganlah fikir tentang COVID, tentang orang meninggal, tentang vaccination ke apa ke semua, yang benda-benda yang tak perlu kita peningkan sangat, kerana kita tahu itu adalah semua orang kata apa, benda normal. Bukanlah sekarang lah kita faham dia takut, tapi elakkanlah daripada membaca berita-berita macam tu, berkongsi benda-benda macam tu. Jadi benda tu datangkan anxious, kita anxiety kerana benda tu. Ramai pelan-pelan kita anxiety, bila dah terkurung lama ni kita akan jadi depressed. Bila depressed kerana manusia ni
Sebenarnya banyak dia punya fitrah. Fitrah untuk bermasyarakat, untuk bersentuhan, bersosial, orang kata mendapatkan matahari, bersenam, aktif dan sebagainya. Dia mengganggulah semua rutin kita sebagai manusia tu, telah mengganggu dan membuatkan kita menjadi satu benda yang statik, which is tak bagus. Dia menambah lagi lah, mendeplete segala jenis mineral, vitamin. Kita dah tak dapat ada apa orang kata apa, hormon, generate hormon-hormon yang gembira, happy hormon yang saya panggil, serotonin, endorfin dan sebagainya tu kita dah tak dapat. Jadi kita kena elakkan stres emosi ni. Nombor 2, stres pemakanan. Saya anggap pemakanan ni sebagai stress defense mechanism yang ultimate. Okay, kalau kita badan kita sihat, immune system kita bagus disebabkan pemakanan yang cemerlang, sistem penghadaman yang baik, so kita susah nak bolos. Senang je. Pertahanan kita susah nak bolos. Contoh macam saya sebut selalu, macam kita main bola. Kalau tim pertahanan tim lawan tu memang ceroy orang panggil kan, sangat-sangat longgar. Saya boleh andaikan keeper pihak saya ni, belah kita ni boleh score gol even balik sana. Kerana itulah betapa lemahnya. Kerana saya nak masukkan umpamakan balik sini, seorang keeper tu dia tidak dilatih untuk menyerang dan score gol. Tapi dia masih berupaya melakukannya bila pertahanan pihak lawan tu sangat lemah. Faham tak? Jadi kita kena really tingkatkan pemakanan kita, dan inilah di mana MBB itu masuk dan mengajar kita secara individu bagaimana seseorang tu harus betulkan cara pemakanan, rutin makanan, benda yang nak dimakan mengikut keperluan dia. So in a way saya kata MBB ni is like your body, your diet. Sebab tu perlunya ada dietet yang orang kata apa berkemampuan untuk membimbing, guide on a daily basis. Tak ada lagi produk di luar sana ataupun satu brand di luar sana yang melakukan benda ni. Secara bagi saya dia satu macam jariah lah. Macam saya anggap jariah. Siapa call saya pun saya angkat. Kadang-kadang memang tak larat lah pukul 2 pagi pun, tapi maaf kalau saya tak angkat atau dietet lain tak angkat, itu maksudnya kami pun manusia perlukan masa untuk rehat. Tapi bila kami bekerja, InsyaAllah kami akan entertain, kami akan bimbing, guide daripada segi group ke, daripada personal message ke. Kita ada, Tuan Azlan dah prepare apa yang patut sangat untuk ada. Dan lepas ni kita ada lagi macam-macam benda yang sangat exciting. Dan kita ada kawan-kawan ke atau pihak-pihak lain yang akan, orang kata apa, meraihkan juga MBB ni. Orang kata apa, memang saya excited, saya tak sabar nak tunggu Tuan Azlan announce semua. Saya tadi, okey, balik pada itulah 3 stres ni elakkan dan amallah MBB untuk selesaikan masalah LES longgar tu tadi. Okey, itu sahaja yang orang kata yang boleh saya nasihatkan di sini. Adalah sebenarnya manusia ni perlu balik pada fitrah. Okey, semua information ataupun semua pengalaman orang dulu, ingat ya, kita bukan baru hidup. Kita dah lama hidup. Kita dah ada lama civilization. Orang kata dah lama dah manusia makan. Tapi kenapa mulai daripada tahun tertentu, contohnya dalam tahun 70-an yang manusia makin teruk tahap kesihatan? Adakah bukan sepatutnya kita ni makin sihat, makin bijaksana, makin berinformasi, makin tahu macam mana nak menangani dunia ni? Betul tak? Dan macam-macam lain lah, faktor lain. Tapi kenapa kita nampak gayanya makin lama makin macam tak ada pengetahuan? Semua boleh agree kot dengan saya rasa. Okay, ada soalan apa-apa sila tanya dalam ruangan komen. Tuan Azwan sendiri ada untuk menjawab persoalan anda. Dan sambil tu saya go through yang tadi. Dalam MBB kita dah ada macam kategori banyak tadi. Kita nanti akan ada MBB lifestyle, MBB macam-macam lah, apparel dan sebagainya. Dan yang kategori yang kita ada sekarang adalah suplemen, MBB cafe, MBB fitness. Dan kita ada juga MBB Academy. MBB Academy adalah untuk orang-orang atau patient-patient dan rakan-rakan kita, community kita yang merasakan mereka mahu
akan lebih daripada apa yang kita provide secara percuma ini, iaitu direct komunikasi dengan Tuan Azwan kita. Kita ada barisan panelis kita terdiri daripada Tuan Azwan, Dr. Adrian kita, kita ada nutritionist kita, kita ada farmasi kita Tuan Mukmin, dan semua ni mereka ni ada yang tak masuk lagi kerana masih sibuk membantu di PPP masing-masing, dan kita ada semua barisan ni, dan soon kita akan ada lagi orang kata apa, penggiat profesional yang tersohor akan join kita insya-Allah. Dan kita rasa sangat-sangat orang kata apa, excited lah dengan macam-macam yang kita akan ni. Jadi MBB Academy ni, baliknya saya nak cakap, adalah satu benda yang bagi saya sangat-sangat superb. Yang macam saya kata, panelis ni akan menjawab segala persoalan directly dalam Zoom session kita, bermula daripada setiap hari Isnin hingga Khamis pada pukul 11 pagi hingga ke 1 petang. Setiap 2 jam setiap hari. So puaslah dapat bersembang dengan Tuan Azwan ni dan doktor kita dan nutritionist kita, farmasis kita untuk berbagai-bagai soalan-soalan yang kita mungkin ada. Alright? Dan orang kata ilmu-ilmu ni hanya semurah RM39 sebulan. Ya, anggaplah macam kita pergi satu kelas yang memang orang kata apa, untuk ilmu-ilmu yang membaikkan, apa orang kata, menaikkan taraf kita punya kualiti kesihatan kehidupan, which is penting. Bila kita dah tak sihat, kita tak boleh kerja. Bila kita tak boleh kerja, habislah apa sumber income yang kita dapat. Kalau tak kerja pun kita tak bekerja, kita dah tak boleh berkomunikasi, tak boleh bergaul dengan apa orang rumah kita, keluarga, dengan anak, nak menguruskan anak, nak menguruskan pasangan dan sebagainya. Jadi ini saya dah go through lah dengan pengalaman-pengalaman orang kata apa yang lain-lain. Jadi di sini rasa yes, itu adalah sebenarnya Tuan Nasri adalah antara simptom-simptom. Saya panggil penyakit GERD ni adalah 1001 simptom. 1001 simptom adalah sebenarnya macam saya cakap tadi. Kebanyakan daripada kita mengalami palpitation atau berdebar-berdebar. Ini ada relate pada yang doktor pakar jantung tu punya viral lah, yang mana tiba-tiba telah menakutkan sedikit atau merisaukan orang, kawan-kawan kita yang ada anxiety. So kita kena sedia maklum, badan kita ni bertimbang bijak, kerana dia bijak kerana Allah dah siapkan beberapa contingency plan untuk dia sendiri ambil secara automatik. So kena faham Bila automatik ni, antara dia punya orang kata proses automatik yang berlaku adalah bila dia, badan itu sense kita dalam bahaya, host dia, tuan badan ni dalam bahaya. Ini dipanggil sympathetic mode atau flight or fight mode. Saya andaikan seperti biasa saya cakap, saya andaikan macam saya lalu kat lorong belakang kedai ke kedai derek tu, selalu kat belakang lorong tu, saya nak melintas ke sana, tiba-tiba ada seekor anjing di ujung sana tengah berdiri tegak dan menjegir saya dengan macam tu. Jadi macam Tuan Azwan cakap pun, ada juga andaiannya macam nampak hantu dan sebagainya. Saya gunakan terminologi untuk nampak anjing ni kerana dia lebih, orang kata bagi saya, dia memang duduk dalam keadaan yang sangat-sangat dramatik lah kan. Okay. Di situ automatik badan kita akan masuk sympathetic mode, di mana dia akan masuk mode stress, flight or fight mode, di mana dia menyediakan tuan badan dia untuk sama ada lari ataupun lawan anjing tu. Mana dia nak. Tapi apa-apa keputusan yang akal tuan punya badan tu buat, badan dia dah bersedia untuk melalui menanganinya. Maksudnya nak lari pun adrenalin kena dah mula pump ni, kortisol dah mula tembak ke atas, otot dah mula mengeras, mata dah mula terbeliak, nafas dah mula laju, degup langsung dah pump darah dengan lebih ni ke nak pergi otot-otot tertentu yang untuk menggunakan kekuatan. Sama ada nak lari pun kena macam tu punya kuat dan punya alert. Kalau nak orang kata apa, nak lawan pun sama juga benda yang kita nak guna pakai. Jadi di sinilah proses yang kita kata badan tu betapa hebatnya Allah jadikan, Tuhan jadikan untuk manusia tu atau host dia tu untuk bersedia bertindak. So macam soalan tadi tu, kita punya simptom-simptom tu dia antara proses dia bila dalam bahaya dia masuk macam tu lah. Jadi untuk orang yang ada masalah kembung dan apa semua, badan pun merasakan dia dalam bahaya. Tapi dia tak nampak apa, dia hanya boleh bagi tahu, tuan,
saya rasa kita punya host ni dalam bahaya. Tapi tak tahu apa benda, tak nampak benda tu dalam bersifat kembung, angin dan reflux dan sebagainya. Kalau nampak anjing tu kita faham lagi lah. Tapi badan kita duduk dalam keadaan nampak anjing tapi tak ada anjing. Itu yang masalahnya. Jadi bila kita dapat palpitation kerana kita rasa kita sendat, tak boleh nafas. So apa yang dia sama adalah kita akan ingat kita ada masalah jantung. Menyucuk, orang kata apa, ada yang palpitation, ialah bila benda laju kita anggap dia jantung lah kan, pasal benda tu berkait dengan jantung. Jadi kita pun macam saya dulu berbagai-bagai lah doktor kardiologis yang saya pergi. Saya even ada 3 pun antara yang terbaik. Jadi diorang dah buatlah test dan berbagai-bagainya, cuma saya tak buat angiogram je lagi. Benda lain semua dah buat. ECG, Holter dan sebagainya. Jadi di situ simptom dia sama. Saya always fikir tentang saya ada masalah jantung. Tapi berkali-kali atau kerap kali, acap kali saya pergi cek, doktor tidak jumpa apa-apa. Okey. Jadi samalah juga dengan apa yang doktor tu punya viral tu, dia kata serangan jantung, tanda dia lebih kurang sama. Jadi yang saya nak maklum di sini, janganlah panik kerana bila kita dah buat, atau ni pesanan lah, sebelum apa-apa pun setiap kali ada patient baru yang datang kat saya akan tanya, ini soalan utama saya. Antara benda yang simptom yang diceritakan, saya akan tanya, dah buat pemeriksaan doktor atau di hospital atau di klinik ke belum? Kerana terus terang saya katakan, saya bukan doktor. Dan saya tak ada kelengkapan ataupun tuan tak ada depan saya untuk saya pastikan tuan untuk cek segala yang lain-lain. Jadi adalah penting untuk kita semua pergi dulu dapatkan diagnos yang sempurna daripada pihak yang ada kelengkapan semua. Dan kalau kata anda didiagnos dengan masalah pahadaman seperti GERD, gastrik, ulcer dan sebagainya, HOF5 Plus, maka baru itulah HOF5 Plus dan MBB ni adalah antara ikhtiar yang terbaik. Jika macam saya dah pergi semua jenis ikhtiar dan saya dah pernah cerita dalam live saya sebelum ni dan memang boleh buat buku dah pun, tak buat-buat lagi. Maka saya berjaya sembuh sebegini alhamdulillah dengan asbab, dengan izin Allah, dengan asbab HOF5 Plus dan MBB. Alright. So tapi saya bersyukur kerana info ataupun knowledge yang saya dapat dengan MBB ni, kalau saya amalkan bakal mengelakkan saya daripada orang kata apa, mendapat apa-apa penyakit komorbid, mana penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, gout ke apa semua. Kerana saya lebih tahu macam mana nak jaga badan saya lepas ni. Saya berharap sangat saya dapat hidup dengan lama dan baik dalam keadaan tiada penyakit-penyakit yang orang kata 3 serangkai ni dah macam normal sekarang. Kenapa normal? Kerana kita tak diberi informasi yang sebaiknya, yang sepatutnya, yang betul. Kita orang kata apa, terkabur dengan apa, pertimbangan atau fahaman kesihatan yang salah. Alright. So baliknya tadi, LES longgar tu antara ni kita punya ni juga. LES ni longgar macam saya cakap tadi, untuk yang bertanya tadi, adalah kerana dia tidak patut dalam keadaan rest and relax. Dia tak boleh dalam keadaan relax. Dia kena kejap always untuk make sure tiada konten daripada dalam perut keluar. Kerana bila dia longgar, itulah semua simptom-simptom kita, antara simptom-simptom yang datang. Okay? LES tu kita kena pastikan dia ketat. Macam mana nak ketat? Elak 3 stres, amal MBB, amal HOF5 Plus. Kita akan cepat kembali kepada, pelan-pelan kita akan kembali kepada status normal dan kemudian menjadi status yang lebih baik daripada orang kata apa, tahap kesihatan kita yang sebelum ni. Okey, jadi dengan itu saya akan stopkan live kita. Lagi satu, untuk mana yang takut-takut sangat musim pandemik ni, hari tu ada yang tanya saya. Saya bukan nak promote belilah orang kata apa, jam-jam yang boleh mengukur orang kata apa, nadi ataupun tahap sekarang ni dah canggih, boleh ukur tahap apa orang kata apa, oximeter, tahap oksigen saturation of oxygen dalam badan kita. Boleh beli jam ni macam ni dah murah dah memang reliable tapi murah-murah dah. Ambil je lah. Kalau macam ni saya boleh tunjuk lah bendanya kat sini, kita boleh
ukur saya tengah cakap ni tak payahlah ukur kan, saya punya cakap ni memang nadi saya naik. Kena faham juga bila kita dalam keadaan stres nadi kita naik. Lepas tu kalau nak tahu macam mana duduk diam-diam, pakai tak payah nak kadang-kadang nak ambil pengukur tu untuk tahu nadi ke apa ke. Cuma tekanan darah tu tak ada lagi lah dalam jam-jam yang murah ni, tapi takat macam oksigen, macam oximeter yang orang sekarang duk sibuk beli kerana ke masalah takut COVID, jangkitan apa semua tu, boleh je beli yang pakai jam. Kalau nak bawa jam ni pun sesuai, bawa ke sana kemari. Nak exercise pun bagus. Dalam jam ni ada macam-macam mode dia, untuk orang yang nak jogging, untuk orang yang nak skipping, untuk orang yang nak lari-lari anak, untuk orang yang nak stretching, yang swimming, maaflah swimming dah tak boleh sekarang. Jadi belilah jam-jam smartwatch macam ni. Sekarang ni pun bawah 200 je, yang macam saya pakai ni bawah 200 je. Cuma dia dah function dia memang canggih sangat dah. Dan boleh reliable. Saya pun dah compare dengan oximeter yang betul, orang kata dengan pengukur darah pressure darah dengan dia. So cubit dia tak lari banyak sangat. Jadi yes, apa-apa ini sangat-sangat murah. Bagi saya ini 100 lebih je. 100 lebih je. So bagi saya tak perlulah kadang-kadang kenalah keluar duit sikit untuk yang ni, tapi teknologi ni dah makin murah dah bagi kita. Jadi kita buatlah benda-benda ni untuk kita tambah baik. Nanti dalam MBB pun kita ada segmen untuk beli gadget-gadget ni juga. Don't worry. Itu yang kata tu. Jangan risau apa yang kita akan bagi nanti Tuan Azwan akan announce sesuatu yang macam out of this world lah. Maksudnya. Alright. Bawah aja tak sampai pun 200 tuan. Puan? Bawah 200 tu. Dan 100 lebih je. Okey, jadi untuk yang ada ini juga saya nak selalu saya selalu kagum sebenarnya bila dengan Tuan Azwan. Dia antara founder syarikat ataupun founder sesuatu entiti yang tak pernah orang kata fikir 2 kali nak bagi nombor telefon dia direct. Ini terus terang saya cakap. Nombor telefon Tuan Azwan kita 0125037753 ni adalah nombor telefon personal dia. The only phone number yang dia ada. Jadi saya rasa tak boleh nak fikirlah macam mana sincere. Kita tak boleh nak gauge macam mana nak ukur. Inilah dia tahap sincerity yang Tuan Azwan kita ada. Dan tapi satu je lah, maafkanlah kami dan Tuan Azwan sekali yang mana yang nak contact dia, fahamkan ada ribuan orang yang cuba bercakap ataupun orang kata mendapat khidmat dia. Kadang-kadang tak dapatlah, terlalu ramai kan, dia pun manusia juga. Jadi saya unjurkan untuk yang baru, cubalah 5 Plus, anda akan jumpa detek-detek macam saya. Dan jika perlu nak berjumpa sangat dengan Tuan Azwan, hari-hari setiap Isnin hingga Khamis pun boleh dengan MBB Academy. So masuklah, bagi saya ia satu investment yang sangat-sangat rendah untuk kesihatan. Okey, dan juga saya ingatkan, buat masa sekarang kalau nak masuk MBB Academy ada promotion yang berlanjutan yang kita bagi kerana ia mendapat sambutan yang sangat baik, dan kita pun memikirkan tentang jariah yang kita dapat buat daripada sebuah syarikat. Setiap belian produk MBB bernilai RM200 dengan belian produk-produk di belakang saya ni yang hebat-hebat semua ni akan automatik mendapat langganan MBB Academy secara percuma. Jadi anggaplah dia macam maintenance yang kita dah selesaikan pada tanggungjawab pada tubuh badan kita. Makan benda-benda yang sihat ni dibawa. Ni semua produk-produk belakang saya ni semua adalah kategori makanan. Kena faham, makanan. It's like macam kita pergi beli makanan kat luar lah. Apa yang kita makan tu okey, dah disahkan oleh NPRA mengatakan yang produk-produk kita ni semua adalah daripada grade makanan sahaja dalamnya. Ibarat kita pergi beli minum jus buah ke things like that, itulah makanan. Okey, tapi kita kena faham lepas ni kita kena ambil makanan ataupun apa sahaja minuman yang baik untuk badan sahaja. Jangan tertipu dengan apa sahaja yang kita diiklankan di TV dan sebagainya. Minum ini anda jadi sihat, anda jadi kuat. Kandungan anda gula tu, tinggi gula tu. Kalau budak-budak minum, memanglah dia belencah, dia panggil. Memang nampak aktif. Gula kot. Dia punya sugar rush macam
macam apa naik badan, tapi dia budak. Badan dia boleh tangani lagi. So kalau orang yang budak tadi tu mengamalkan minuman yang dikatakan sihat dan kuat tu sampai umur 30, saya rasa dia akan mempunyai harapan cerah untuk mendapat diabetic type 2 ataupun ada masalah-masalah kesihatan yang lain. Dan yang paling tak bestnya adalah bila kita dimomokkan dengan sesuatu fahaman yang salah dan kita ambil fahaman itu, kita absorb dan kita bawa sampai ke tua dan akhirnya dekat tua baru kita tahu, oh mak, salah benda semua ni. Inilah dia MBB. MBB nak betulkan apa saja. Sebab tu dalam MBB pun sentiasa kita update findings tu. Daripada Tuan Azwan pun kita tahu ada time begini, ada time begini. Kerana benda tu selalu evolve. Kenapa evolve? Kerana pemakanan kita pun evolve. Kena faham. Dulu, saya nak sebut pun susah. Tak ada brand-brand baru yang masuk. Terus terang cakap, 10 tahun dulu saya tak ada kedai yang jual teh hidup. Saya panggil teh hidup. Tak ada benda minuman yang ada bola macam tu dalam minuman saya. Dulu tak ada. Sekarang kalau budak-budak lahir, dia kata kedai ni everywhere. Dia kata, oh inilah minuman ruji. Faham? Kena faham. Dulu tak ada brand-brand. Tak ada brand-brand yang menjadi macam rutin. Dulu fast food tu, kalau kita tengok fast food tu lah, ada satu brand tu, dulu saya rasa nak dapat dia dalam radius 5 atau 10 km pun susah. Sekarang tiap-tiap 1 km ada satu brand. Dekat area rumah saya jumpa satu brand belah kanan, branch belah kanan. Tak sampai 1 km saya jumpa belah kiri satu branch. So menunjukkan, dan yang paling saya sedih, queue yang orang kata apa, orang beli beratur untuk membeli. Wow, sangat-sangat impresif. Fahamkan maksud saya? Jadi ini juga sama selari dengan kenapa kita tengok semua macam mana MBB dapati, semua yang datang adalah baru. Pasien saya sendiri umur 7 tahun. Dekat saya sekarang ada 7 tahun, 12 tahun, 14 tahun dengan 17 tahun. Kesian tak budak-budak ni? Ada yang makan tak rasa apa dah. Ada yang tak boleh makan pun. Dia hanya boleh makan, kesian, dia boleh makan hanya benda yang tak solid. Dia punya takut nak makan sampai dia terpaksa blend makanan dia every time. Ibarat dia nak makan bubur lah, tapi bubur tu tak boleh makan ya, tak elok untuk kita yang ada masalah perhadaman. Kita akan mula kembung selalu. Itulah dia kata dah dia tak boleh makan benda lain. Dia makan pula benda yang memang tak bagus untuk dia makan. Tak sesuai untuk dia makan. Jadi nak kena betulkan balik masalah tu, ya Allah, baru 17 tahun. 17 tahun, dia patutnya ada banyak lagi kehidupan depan dia. So kita kena faham, makanan ni penting sangat. Sangat penting. So kalau kita pun yang orang kata apa, sebagai ketua ke keluarga pun kenalah ambil ni sekarang untuk bagi tahu anak. Kenapa? Rasa macam tak kena dan tak patut kita yang dah belajar ilmu MBB, tapi satu hari anak kita akan duduk dalam posisi kita sama juga. Betul tak? Saya berpesan pada diri saya sendiri juga ni. It's not easy untuk tukar rutin yang dah diimplant dalam kepala kita. Hari-hari tengok TV, tengok iklan tu. Dah dikatakan itu sihat. Pergi mana pun, supermarket, pasar raya ada je bendanya. Jadi, faham kan maksud saya? Harap boleh faham juga bagaimana sedihnya saya. Alright? So itulah dia. Pada semua, masalah perhadaman is real. Masalah perhadaman sebenarnya inflict more patient ataupun create more patient yang menjurus ke masalah-masalah lain, kecil manis, darah tinggi, gout, eczema dan sebagainya, depression dan sebagainya. Dia tu adalah punca, dia macam persimpangan untuk dapat apa. Alright? So kita sebenarnya kena nampak benda ni sebagai real lagi. Kematian yang terjadi akibat daripada masalah perhadaman, maknanya dia jadi penyakit kecil manis, darah tinggi apa, lebih tinggi daripada apa-apa penyakit yang ada. Itu yang saya nak cakap. Jangan ingat kerana kita ada penyakit baru, penyakit lama ni masih tiba-tiba hilang. No. Untuk mana-mana orang yang berfikiran sebegitu salah.
Jangan anggap semua bila tanya je, oh benda ni ke, oh dah buat test ni ke, asyik-asyik macam tu je. Kena fikir juga orang tu pun mungkin ada kecil manis, darah tinggi, semuanya buatlah check dulu. Okay, itu cerita dia dulu. Dan saya pun nak pendekkan, kena juga sejam. Itulah tadi saya dah jelaskan, kita ada banyak exciting things. Siri monyet nakal ni merungkai sikit tentang LES. So harap dah faham LES tu kita kena selalu bagi dia dalam keadaan kejap. Okay, dia keadaan tertutup. Itu saja. Yang macam mana nak tahu, sila berhubung dengan kami lah di MBB. Alright, terima kasih semua yang hadir. Harap soalan-soalan anda terjawab. Tuan Azwan ada, tolong share, sampaikan dulu, apa orang kata, sampaikan pada orang lain juga tentang macam mana nak menjaga kesihatan kita dengan MBB ni pun boleh tahu banyak macam ilmu. Okey, jangan lupa dapatkan produk-produk MBB dan terus dapatkan juga lebih daripada 200 terus dapat MBB Academy percuma. Okey, akses direct kepada Tuan Azwan kita. Okey, saya Datuk Adib. Nombor saya boleh dihubungi, PM saya, nombor saya pun ada kot rasanya, nombor saya di sini. Saya minta maaf dulu bagi yang lambat saya reply ke apa. Keep mesej saya, telefon saya, insyaAllah kalau rezeki kita, jodoh kita dapat bercakap, insyaAllah akan terangkat telefon. Dan di sini saya ucapkan lagi sekali terima kasih. Saya Datuk Adib daripada MBB. Saya bekas pesakit GERD dan GERD gastrik dan ada juga masalah hiatal hernia. Okey, dan saya alhamdulillah berjaya pulih dengan asbab Hof5 Plus dan MBB. Jumpa lagi, salam sejahtera. Assalamualaikum. Happy. Jangan sedih-sedih.